saya pergi kepada panel yang Al-Fadhil. Okey tuan-tuan. Saya pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Fathul Bari kerana beliau seorang tenaga muda, mempunyai latar keilmuan yang baik dan kemudian sekarang sedang mencuba ataupun saya kata telah masuk dalam gelanggang politik. Cuma beliau khususnya politik pemerintah ataupun UMNO. Jadi sekarang bagaimana kedudukan pengalaman yang walaupun tidak begitu panjang keadaan ulama dalam UMNO sekarang? Dan apakah pula sebagai timbal balas pandangan sebagai ulama UMNO kepada ulama PAS? Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Apabila kita bercakap tentang ulama di dalam UMNO, umum telah mengetahui bahawasanya sudah sekian lama UMNO itu tidak wujud di sana satu badan tertentu yang dikhususkan untuk membawa ulama ataupun mengenengahkan ulama di dalam parti mereka. Atau cuma di sana tuan-tuan dan puan sekalian ada satu biro nama Biro Agama. Itu sahaja yang bertugas untuk menggerakkan gerakan ataupun ilmuwan dan juga program-program bersifat keagamaan. Mungkin ia memerlukan sedikit masa dan sedikit tempoh. Memerlukan masa dan tempoh. Tuan-tuan, sama. Di mana saya minta semua sama tekul. Okey, di mana kalau kita lihat, saya suka berulang kali muhasabah diri dengan hadis Khabbab Ibn al-Arat. Hadis Khabbab Ibn al-Arat yang beliau datang bertemu dengan Nabi SAW, lalu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana wa ala tastansirullah lana?" Ya Rasulullah, mengapakah engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kebaikan kami dan juga tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Nabi SAW menceritakan kisah umat-umat dan generasi yang terdahulu. Ditangkap mereka, disiksa mereka, dibelah dua kepala mereka dengan gergaji daripada besi. Fama yasuddu dzalika an dini. Dan perkara tersebut tidak membuatkan mereka meninggalkan agama mereka. Kisah yang dikaitkan langsung dengan peristiwa Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah Al-Buruj. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian di penghujung hadis kata Nabi SAW kepada Khabbab Ibn al-Arat, "Innakum qaumun tasta'jilun." Kalian merupakan manusia yang gopoh. Pada hari ini manusia kebanyakan ingin melihat perubahan itu berlaku di tangannya. Kerana itu mereka berusaha untuk ke depan. Mereka berusaha untuk mencari populariti. Mereka berusaha untuk mencari glamour. Mereka berusaha untuk mencari kursi. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim berkorban nyawa mereka dalam peperangan Uhud umpamanya. Mereka korbankan nyawa mereka dan mereka bersedia untuk tidak melihat perubahan itu sendiri. Mereka tidak melihat apa yang berlaku ketika pembukaan kota Makkah. Bagaimana umat Islam masuk ke dalam Makkahul Mukarramah dengan penuh kebanggaan. Jadi kita lihat satu generasi dan keadaan yang berbeza pada hari ini. Kesemuanya manusia berlumba-lumba untuk melakukan perubahan dan mengharap perubahan itu berlaku di tangan mereka. Nuh alaihi salam umpamanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebutkan singgung tentang Nuh alaihi salam di dalam Al-Quran, yang mana boleh dikategorikan sebagai, kalau dihitung kepada kuantiti yang mengikuti Nuh alaihi salam, kuantitinya dilihat sebagai seorang nabi yang gagal. Dilihat walaupun a'udzubillah Nuh alaihi salam telah berusaha hampir 1000 tahun, tetapi di sana ketentuan Allah Subhanahu wa taala mendahului segala-galanya. Allah musnahkan kaum tersebut kerana meninggalkan perintah yang dibawa oleh Rasul Nuh alaihi salam. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, maka untuk itu perlu kepada kesabaran, perlu kepada usaha-usaha yang kita harapkan perlu sokongan daripada pelbagai pihak. Saya apabila berlaku sesuatu isu, saya tak perlu sebutlah, saya orang pakat tepuk tangan pula. Isu yang mana ada, saya katakan kedua-dua pihak ada kepentingan masing-masing, sama ada daripada pihak pembangkang ataupun daripada pihak kerajaan. Sekiranya sesuatu isu itu ada kelebihan bagi pihak pembangkang, contohnya saya menghubungi media-media rasmi dan sebagainya, mereka kata, oh ini
tak tahu nak keluar bila, tak tahu lagi nak pasti nak keluar bila. Kenyataan dan sebagainya. Begitu juga apabila isu-isu yang ada kelebihan kepada pihak kerajaan. Saya menghubungi sebahagian daripada media-media pembangkang, menghubungi mereka untuk menyatakan pandangan dan pendapat. Kata mereka, saya pun tak pasti nak keluar bila dan sebagainya. Dilihat di sini secara terang, jelas, bersuluh bahawasanya masing-masing bergerak dengan kepentingan. Jadi di sana sidang penuntut sekalian, ulama, ahli ilmu. Saya tak kata dia saya ulama, dan saya bukan daripada Dewan Ulama. Sidang majlis ilmu ataupun ahli-ahli kita katakan ilmu yang memiliki ilmu pengetahuan, mereka bertanggung untuk menyampaikan, wajib untuk menyampaikan. Adakah kita sanggup tergolong di kalangan orang yang Nabi SAW gambarkan di dalam hadis, man katama ilman aljamahullahu lijama minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan kekang dia dengan tali kekangan daripada api neraka. A'udzubillah. Dan apabila sekiranya perkara tersebut disampaikan, menjadi tanggungjawab pihak penyiaran semua sekali, media daripada berbagai lapisan. Ini tanggungjawab mereka untuk menyebarkan perkataan-perkataan ini tanpa dipetik sebahagian dan disebarkan sebahagian dan disembunyikan sebahagian yang lain. Sebagai contoh, ini saya sebut teruslah senang. Tuan-tuan dan puan sekalian, apabila saya menyebut tentang isu Anwar Ibrahim, contohnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, jadi bila kita sebut, kita bahaskan tentang isu ini, kewajipan Ahlu Sunnati wal Jamaah, kewajipan umat Islam yang sewajarnya mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu yang bersifat aib, membuka keaiban manusia, apatah lagi dalam hal proses-proses mahkamah masih lagi diteruskan. Saya sebut dalam media tertentu dia sebarkan sebahagian. Dia katakan bahawasanya ini Fathul Bari telah menyatakan bahawasanya UMNO perlu bertaubat, perlu kita katakan tarik balik kenyataan-kenyataan dia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dari satu sudut. Dari satu sudut yang lain, media yang seterusnya dia menyebut bahawasanya Fathul Bari telah menyatakan bahawasanya Anwar Ibrahim perlu bersumpah. Jadi mereka mengambil poin-poin yang menjadi kepentingan untuk mengangkat parti mereka dan menjatuhkan parti lain. Kita telah sampaikan perkataan yang lengkap, perkataan yang insya Allah jika dilihat majlis-majlis ilmu yang kita sampaikan, kuliah-kuliah kita di YouTube tersebar pada hari ini, tulisan-tulisan kita di dada-dada akhbar dan sebagainya, kita cuba berusaha untuk menyampaikan sesempurna mungkin. Tidakkah ini menunjukkan bahawasanya media, khususnya media pembangkang, saya tidak tahu, media pembangkang bukan kali harakah Suara Keadilan, tapi media kerajaan yang di bawah penguasaan kerajaan tidak memainkan peranan yang adil. Artinya, khususnya kerana di bawah penguasaan kerajaan, umpamanya RTM tentu tidak berani bertindak sesuatu yang tidak mendapat kelulusan. Dan adakah ulama pernah menasihat dalam UMNO, menasihati pihak media supaya adil? Pihak menteri media. Bismillah. Tuan-tuan, soalan yang sangat baik daripada ini, dan saya rasa yakin kita berkumpul di sini bukan untuk melahirkan kebencian kepada mana-mana kelompok, sama ada kepada PAS, kepada pembangkang dan juga kepada kerajaan dan pemerintah. Kerana sikap melahirkan kebencian, memprovokasi merupakan bukan sikap Ahlu Sunnati wal Jamaah dalam berbincang dan berbicara. Tuan-tuan dan puan sekalian, nasihat, apabila kita bercakap tentang nasihat ini insya Allah kita dari masa ke semasa terus-menerus kita sampaikan mengikut saluran-salurannya. Saya suka bila melihat sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, antaranya contoh yang paling jelas Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, apabila diminta oleh masyarakat yang pada ketika itu di bawah kepimpinan Uthman ibn Affan memohon kepada Usamah, wahai Usamah, mengapa kau tak pergi menasihati Uthman? Kata Usamah ibn Zaid, atarawna anni la ukallimahu illa usmi'ukum? Apakah kamu menyangka aku tidak akan bercakap kepada Uthman ibn Affan melainkan aku menyampaikan perkara yang aku cakapkan tadi kepada kamu? Maka tuan-tuan dan puan sekalian, dalam konteks nasihat, jika kita benar-benar ikhlas dalam menasihati, mudah-mudahan insya-Allah kita semua di sini, agar kita semua di sini ikhlas dalam menasihati. Mengapa kita perlu tunjulkan dan tampilkan perkataan-perkataan kita di khutbah? Adakah untuk meraih sokongan ataupun untuk meraih populariti? Ataupun adakah untuk kita naik lebih cepat, popular lebih cepat? Jadi saya rasakan
Nasihat, bila kita katakan berkenaan dengan nasihat, pengertian nasihat itu sendiri iradatul khair. Kita nak kebaikan bagi orang yang dinasihati. Sekiranya kita nak kebaikan bagi orang yang dinasihati, kita nasihatilah dengan cara yang dia redai. Okey, terima kasih.